أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan majlis kita pada pertandingan bacaan Al-Nur Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Tuan Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, selaku mewakili Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang saya hormati Tuan Ketua Encik Azmi bin Man, selaku mewakili Barisan Pengetua-Pengetua Negeri Perlis. Yang saya hormati Encik Fazali bin Kasim, merangkap Tuan Rumah kepada Majlis Program Pelancaran Program Jom Solat, selaku wakil juga kepada barisan guru-guru besar sekolah negeri Perlis. Yang saya hormati Pegawai Intisas Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, perongkanan, kurikulum dan ketua-ketua panitia sekolah menengah dan rendah Negeri Perlis, serta anak-anak pelajar murid sekolah kebangsaan Seri Indra, selaku wakil kepada rakan-rakan murid sekolah-sekolah negeri Perlis, untuk memohon keberkatan dan rahmat Allah SWT bagi program kita pada petang ini. Maka pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Adik Muhammad Saifuddin bin Saimi, murid sekolah rendah Kebangsaan Seri Indra, untuk memimpin bacaan doa. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun pada petang ini kerana-Mu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepada-Mu. Semoga dengan pelancaran program Jom Solat ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu. Berkatilah hidup kami, permudahkanlah segala urusan kami, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Aziz, Ya Jabbar, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan yang berkekalan. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum, bantulah kami dan semua warga sekolah yang sentiasa berusaha ke arah kebaikan dan kecemerlangan. Kami mampu melahirkan generasi rohani yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah,
jadikanlah salat kami, ibadah kami, hidup kami dan mati kami semata-mata hanya untuk-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, masukkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, program Jom Solat yang kita melakukan pelajarannya pada hari ini adalah kesinambungan kepada sesi pembelajaran, pengajaran pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Di samping itu, sebagai melengkap kepada tuntutan pelaksanaan tanggungjawab kita sebagai guru-guru dan pentadbir sekolah masing-masing di atas tanggungjawab pelaksanaan ibadah solat di kalangan anak-anak kita ketika mereka berada di bawah jagaan kita semasa menjalankan aktiviti di sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Mudah-mudahan program yang dilancarkan pada petang ini akan menjadi satu titik tolak kepada kesedaran kita bersama untuk memastikan bahawa anak-anak kita yang ada di hadapan kita semua ini akan dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan di negara kita. Di atas kesediaan tuan-tuan dan puan untuk hadir pada program pelancaran Jom Solat yang kita adakan pada petang ini, pihak sektor pendidikan Islam khususnya amat menyanjungi pengorbanan masa dan tenaga tuan-tuan dan puan, apatah lagi dengan kehadiran dalam keadaan beruniform, ya, bersemangat tuan-tuan. Dan kita ambil pelajaran pada hari Rabu kerana sempena aktiviti kursus di sekolah masing-masing kebanyakannya ialah pada hari Rabu. Dan program pelajaran Jom Solat ini bukanlah bermakna untuk memastikan solat berlaku pada hari Rabu saja, tetapi sepanjang persekolahan anak-anak kita di sekolah ataupun aktiviti-aktiviti di luar darjah, di luar kawasan sekolah. Itulah harapan kita. Cuma pelajaran pada hari ini merupakan satu titik tolak kepada tindak fikir kita selepas ini untuk memastikan pelaksanaan solat termasuk dalam perancangan aktiviti co-curricular di sekolah masing-masing, bukan tersisih, bukan terkesamping, bukan di atas sukarela murid-murid kita belajar yang pergi solat ikut pendak masing-masing. Jadi untuk meneruskan kepada kefahaman tentang konsep dan cara pelaksanaannya di peringkat sekolah masing-masing, maka majlis dengan ketuanya menjemput Ustaz Haji Muhammad bin Abdul Ghani, Ketua Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, selaku wakil rasmi pelajaran program Jom Solat, wakil kepada Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan seterusnya melaksanakan gimik pelajaran program Jom Solat pada petang ini. Untuk itu Tuan Ketua Sektor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat, salatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin bi khisalin 'athirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihi al-barrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Ustaz Abdul Karim Syafi'i menyelia urusan dakwah dan syiar Islam sektor pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang saya hormati Encik Rozani bin Kasim
Besar Sekolah Kebangsaan Serindra, yang saya hormati Cik Azni Jirman, Wakil Majlis Pengetua Negeri Perlis. Saya hormati juga Ibu Rosli, kita nampak Rosli Islam, Urusi Majlis Berbesar. Yang saya kasihi anak-anak sahibul doa, Muhammad Wan Saifuddin, saya ucapkan tanya, dia baca doa bagus. Nanti Ibu Besar bagi hadiah sikit. Jadi Ibu Besar bagi hadiah, atau hadiah apa Besar nak bagi, dia tahu, saya sebut je lah. Seterusnya, rakan-rakan guru besar, tuan-tuan pengetua, guru besar, pegawai di sektor pendidikan Islam, guru-guru, penerbang kanan, murid, guru, seterusnya, anak-anak yang saya kasih sekalian. Syukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan nyayanya kita dapat sama-sama hadir pada petang ini dalam satu majlis yang amat bermakna kepada kita, iaitu pelancaran program Jom Solat peringkat negeri sekolah menengah dan rendah, peringkat negeri Perlis, yang jujur kalinya kita adakan. Saya ada maklum pada pengarah, rupanya pengarah dan mesyuarat di Kuala Lumpur, dan begitu juga Timbalan dan banyak ketua sektor yang tidak dapat hadir pada hari ini. Namun begitu hati saya memang kuat sekali. Saya pun ada mesyuarat juga di Hotel Indiana Ipoh. Jadi pukul 11.30 tadi saya sign balik. Saya nak kejar pukul nak sampai awal, supaya saya dapat sama-sama dengan anak-anak dan juga tuan-tuan pengetua dan guru besar, guru penerbang serta guru-guru sekalian, serta perempuan. Seperti yang saya maklumkan bahawa program Jom Solat ni, iaitu jemaah orang mukmin ialah solat. Kata dia jemaah dia jemaah orang yang mukmin, jemaah orang mukmin ialah solat. Satu program yang sepatutnya tak dirasmikan pun tak apa, memang kita buatlah. Tapi saya nak semarakkan aktiviti solat ni di kalangan anak-anak, supaya mereka merasakan bahawa di mana saja mereka berada, mereka boleh menunaikan solat, hatta dalam keadaan apa bentuk pakaian, asalkan suci dan menutup aurat. Walaupun pertama saya bercadang nak buat di Padang dulu, tapi tengok macam panas di siapa. Tapi sebenarnya di Masyar lebih hebat daripada itu. Sepatutnya kita duduk sekali tengok, pergi berpeluh sekali, baru kita tahu betapa peritnya bila kita berada di Padang Masyar tu. Kalau kita pergi Mekah pergi haji pun duduk bawah teluh juga tak duduk tempat panas tu. Jadi maknanya sepatutnya sekala tu kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang seperti itu bagi meningkatkan keimanan kita, keteguhan kita, sanggupan kita dan jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak tuan-tuan dan puan sekalian, program ini sebenarnya kita lancarkan bertujuan agar semua pihak sekolah, terutamanya tuan-tuan pengetua, tuan guru besar, guru kanan, dapat meletakkan program ini di sudut hati agar dia menjadi sebagai satu kerja baik kita yang akan nanti menjadi bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa saya katakan bahawa program yang amat penting? Ialah kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, wa in intaqasa min fariidatihi
Qala Allah Ta'ala unzuru li'abdi min tatawwu'in ukammilu bihi man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Saya baca hadis ni supaya kita sama-sama menghayati dia, bahawa persoalan solat ni adalah persoalan besar. Besok di hari akhirat pertama sekali yang akan dihitung dan dihisab oleh Allah SWT ialah solat. Itu yang pertama. Dia tak tanya UPSR anak-anak dapat berapa A. Ada tanya tu. Dia tanya solat berapa A dapat. Solat dapat 5 A tak? Okey, kalau dapat 5 A okey. Kalau dapat 4 A, tak singkat lah. Jadi maknanya yang UPSR pun penting di dunia, tetapi yang terlebih penting ialah solat. Maknanya apa pun dalam keadaan aktiviti kita, apa di mana saja, solat itu tak boleh kita tinggal. Sebab kata Rasulullah SAW, pertama, pasport kita yang utama yang akan diperiksa oleh immigration, iaitu para malaikat nanti. Dunia kita kena ada pasport. Pasal kita nak pergi keluar negara, dia tanya pasport. Tak ada pasport tak boleh. Di akhirat kita kena ada solat, yang merupakan pasport utama kita, nak menentukan kita selamat dalam syurga atau tersungkur dalam neraka. Maknanya kalau di dunia biasanya kalau masuk keluar daripada negara tak ada pasport, masuk penjara. Di akhirat tak ada solat, masuk neraka. Ada solat, masuk syurga. Ada pasport, okey, silakan jalan. Nampak? Itu kiasan betapa pentingnya. Jadi kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, jika solat itu baik, bagus, diterima, maka dia berjaya dan menang dia. Sebab itu Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aspek kejayaan, kecemerlangan seorang mukmin itu asalnya ialah solat dia yang khusyuk. Bukan kata khusyuk tu, solat itu perlu juga didirikan, kemudian ditingkatkan kualitinya supaya dia menjadi khusyuk. Anak sekalian, tuan-tuan, katakan pengetua, guru besar, guru sekalian, dalam kita pun pemilihan peringkat akademik pun, walaupun dia dapat 11A ke 5A ke, tetapi nilai A itu diambil kira. Seperti mana juga kita menunaikan solat ini. Sebab itulah dalam Al-Quran dia tak kata suruh solat, Allah suruh kita buat apa? Aqamus salat, dirikan solat. Uqimus salat, yuqimunas salat. Semua kalimah mendirikan solat. Maknanya kalau mendirikan solat, mesti dia ada tiang yang teguh, mesti ada asas yang kuat, mesti cukup syarat, mesti tunaikan kewajipan-kewajipan yang lain sebagai asas mendirikan solat itu. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Rasulullah SAW tadi itu bahawa jika berlaku kekurangan dalam solat itu, unzuru, kata Allah Ta'ala, tengok adakah dia ada solat-solat yang sunat. Kalau ada, yang itulah kampungnya. Maknanya anak sekalian, tidak cukup yang fardu itu, tetapi yang sunat perlu kita garap bersama. Tapi hari ini kita nak buat yang wajib kan? Nak tengok yang wajib saja. Dan saya berhasrat untuk mentor, guru besar, rekan guru serta anak-anak sekalian, walaupun kita lancarkan ni program dan solat hari co-curriculum, tetapi yang tersirat dalam itu ialah bukanlah hari co-curriculum saja, tapi tiap-tiap hari lah. Itu masa kita yang tu tersirat tu kan? Dan itu telah kita laksanakan. Tetapi apa yang saya hasratkan sebagai ketua sektor pendidikan Islam ini dan juga wakil kepada pengarah,
Yang benar aku sebut, dia kata kita ni tak boleh nak jaya, boleh ni nak naik, dia nak kena ada peranian ni kena kuat lagi. Jadi maknanya tuan-tuan puan, saya berhasrat bahawa tuan-tuan pengetua, tuan-tuan berbesar, tuan-tuan kanan menjadikan program soalan ini program amat penting dalam di peringkat sekolah. Maknanya saya minta tuan-tuan pengetua dan berbesar, tuan-tuan kanan ni jadi sebagai leader lah. Leader. Sebab apa tuan-tuan puan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, hadis sahih. Kata Rasulullah, "Man sanna sunnatan hasanatan fa inna lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa mithlu wizru man 'amila biha min ghairi an yanqasa min awzarihim syai'." Ini hadis sahih riwayat daripada hadis Albani. Maknanya kata Rasulullah, siapa yang dia menyeru dan menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang beramal dan yang ataupun orang yang mengikutnya. Jadi maknanya saya letakkan tanggungjawab ini yang utama ni kepada tuan-tuan pengetua dan besar, supaya bahawa satu bekas yang kita tinggalkan daripada amalan solat yang telah dilaksanakan oleh anak-anak kita, maka kata Rasulullah, pahala yang dibuat oleh anak kita itu akan dapat kepada kita. Bayangkanlah tuan-tuan. Jadi saya nak supaya tuan-tuan semua pihak sekolah menyemarakkan solat berjemaah ini. Kita buatlah di mana-mana. Kita turut sama-sama. Dan kalau boleh maknanya insya-Allah saya pergi mana-mana saya tengok untuk guru besar jadi imam dulu. Tapi tak apa, boleh dia tak baca orang kuat, tak apa. Boleh tu tadi insya-Allah. Tuan-tuan pengetua dan guru besar jadi imam. Kalau yang perempuan tak payahlah. Ya, hak lelaki. Pasal di sini yang berapa tak apa, tak baca kuat. Asal tak kuat, mari kita ada. Kan? Doa bagi tengok anak-anak. Sebab itu saya minta kepada tuan-tuan di peringkat sekolah, doa bagi anak kita. Imam pun bagi anak kita. Bagi dia, latih dia betul. Hidupkan imam-imam muda ni di peringkat sekolah. Jadi saya duduk pergi tengok, dia ustaz dia baca doa. Kan? Lepas saya nak tukar pula. Saya pergi, jangan pergi ustaz baca doa lah. Kali ni anak murid baca doa. Tengok insya-Allah. Dan belajar Arabiah, fasihan, cantik, bagus. Bahasa Arab dia bagus. Kan? Saya akan tanya. Esok pergi tempat dia, saya nak pergi hadiah satu. Apa ni Muhammad? Saya boleh nak buat dia. Tapi saya main tak apa. Saya pergi nak pergi hadiah dia satu. Tapi hari ni saya tak bawa. Saya nak bagi dia. Dia suka. Bagus. Rupanya anak kita ada bakat istimewa. Bakat hebat yang perlu kita bina dan pupuk. Lakukan azan di masjid pun, di surau-surau sekolah, supaya berkumandang kalimah-kalimah Allah tu. Jadi balik ni, mana sekolah yang tak ada corong azan tu, tolong tu belilah. Kan? Azan lah. Hari ni saya senang cakap ni, kita main di semayang semua. Main masuk dari semayang tu, tentang faham lah. Kan? Orang Muslim, jadi senang cakap. Kalau kita tak menyemarakkan solat ni, siapa lagi? Nanti anak-anak kita keluar tanpa mereka menghayati solat. Macam mana kesannya kepada pengurusan kita di peringkat. Sebab itulah kata Rasulullah tadi, kalau kita menyeru dan menunjuk jalan kebaikan, maka pahala dan pahala orang yang beramal ataupun orang yang mengikutnya dari itu akan dapat kepada kita. Dan tak mengurangkan pahala anak kita yang beramal dari itu. Dan waman sanna sunnatan sayyatan, ayat tak ada orang apa benda-benda yang tak bagus. Jadi saya percaya bahawa di peringkat sekolah saya sekarang tuan-tuan perempuan, kita boleh turun di padang ini, semua murid solat berjemaah. Sudah tentulah akan melahirkan kenangan indah yang ada pada anak-anak ni
ketika mana dia turun beramai-ramai menunaikan fardu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenangan ini takkan jumpa kalau kita tak mencetuskan di peringkat sekolah. Jadi sebab itulah saya jemput tuan-tuan yang besar kami. Saya nak mewakilkan tanggungjawab yang ada pada saya ini kepada tuan-tuan rakan guru besar dan tuan-tuan rakan pengetua serta guru-guru penolong kanan. Saya panggil orang murid. Maka kita sama-sama menyemarakkan solat di peringkat sekolah. Bukan saja pada hari kurikulum, tetapi kalau sebelumnya setiap hari, dengan cara pengurusan kita berdasarkan kemampuan yang ada di peringkat sekolah. Jadi maknanya minta tuan pengetua dan urusan letak dalam SKP dia bahawa program dan solat ni, amal solat ni, amal solat ni ialah bawa SKP. Saya duduk sini saya diturun pada tuan pengetua dan urusan kita diturun pada PTM dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana. Maka kata Rasulullah SAW lagi, bila kita tunaikan solat anak-anak sekalian, dan nak tunjuk pada anak pula bahawa solat kali kata Rasulullah SAW, ara'aitum launa anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadzalika mathal salawatul 5 yamhullahu bihinnal khataya. Maknanya bahawa Rasulullah tanya kepada sahabat, tidakkah kamu perasan atau kamu nampak sekiranya terdapat sebatang sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah kamu dan kamu mandi daripada air sungai itu 5 kali sehari? Rasulullah tanya sahabat, adakah masih terdapat kesan kotoran pada tubuh badan kamu? Sahabat menjawab, sudah tentulah tidak ya Rasulullah. Rasulullah kata, demikianlah umpama solat 5 waktu tadi itu. Allah akan hapuskan dengan solat itu segala dosa-dosa kita yang ada. Jadi maknanya sekalian, tuan-tuan urusan sekalian, bahawa falsafah ini yang kita nak terapkan kepada anak-anak supaya mereka cintakan solat itu. Kita berikan. Dulu kita ajar anak-anak kita, bila mereka pakai pakaian apa, pakai pakaian mengakap ni, kita ajar dia ikhtiar hidup. Masuk dalam hutan dulu itu, bagi saja apa, mancis, bagi telur, bagi apa itu, pandai-pandai cari, kan, ikhtiar hidup. Tapi kita nak ajar anak kita ikhtiar solat pula, supaya mereka boleh solat dengan apa keadaan sekalipun, asalkan asasnya bersih, mereka boleh tunaikan solat. Jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan, kita dah masuk semasa, saya sebenarnya begitu gembira sekali dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan pengetua, terutama Uzani, menggunakan premis beliau untuk program ini, dan juga guru-guru di atas kesudian tuan-tuan hadir pada petang ini. Saya tak rasa penat kalau saya drive 150, 160 baik tadi daripada Ipoh mari sini. Saya tak rasa penat. Dan saya rasa saya nak sampai di sini untuk sama-sama dengan tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya merasa gembira dan saya menaruh harapan bahawa insya-Allah kalau kita mengambil tanggungjawab ini, insya-Allah kita akan menjadi orang-orang yang nantinya akan melihat segala bentuk kebajikan yang telah kita laksanakan bagi anak-anak kita mendirikan solat ketika usia remaja mereka ini. Cuba tuan-tuan lihat anak kita ini. Dulu bila kita buat majlis sukan untuk sekolah Malaysia di stadium itu, saya cadangkan pada mengarah bahawa semua murid mesti semayang. Berbagai macam orang cakap dengan saya, dia pakai, nak buat macam mana nak itu? 10,000. Saya kata saya akan buat. Anak murid akan ambil 1 botol. Bawa 1 botol. 1 botol ni habiskan wuduk. Dia pakai tabrak macam mana antara 10,000 botol tu dalam padang tu.
Kalau tanya macam tu, saya boleh jawab banyak juga kan. Tapi kita tengok rupa-rupanya fitrah suci anak kita tu, mereka suka untuk menunaikan kewajipan solat. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan, pada permulaannya memang akan sukar kita hadapi. Saya membayangkan 10,000 nak kontrol macam mana. Saya bayangkan malam tu saya tak tidur, saya berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan hujan. Saya doa kepada Allah Ta'ala, jangan hujan. Minta jangan hujan, minta bagi mudah, minta jangan memalukan kami dengan sampah-sampah botol tadi tu. Tapi Allah Ta'ala bagi kemudahan. Dan pengarah-pengarah negeri kata, inilah kesilapan kami yang besar. Sebab sepanjang kami menjadi pengarah, tak pernah sekali kami arahkan murid-murid untuk menunaikan solat. Saya bagi bila subuh pada pengarah negeri pada pagi itu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, apa yang saya cakapkan dari hati saya lepaskan tanggungjawab saya kepada tuan-tuan. Maka telah tak berjalan juga di peringkat sekolah, yang itu tanggungjawab tuan-tuan penentuan yang berurusan. Saya dah turun dah. Tapi saya percaya insyaAllah semangat yang tuan-tuan hadir ini adalah merupakan satu bakaran dan amal jalan yang cukup besar, yang kita akan saksikan bersama nanti di hari akhirat. InsyaAllah kiranya kalau kita buat sesuatu itu dengan rasa ikhlas. Tuan-tuan yang membuat program ini kerana saya, bukan. Saya tak lama, tapi buatlah kerana Allah. Allah akan hidup, saya akan mati, tapi Allah hidup. Saya tak boleh bagi apa, Allah yang akan hidup, InsyaAllah. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan saya merasakan penuh keyakinan bahawa tuan-tuan dan puan semua ini akan dapat melaksanakan satu kewajipan dan amanah yang amat besar yang Allah Ta'ala berikan amanah itu kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan Rasulullah SAW turunkan kepada kita hari ini, kepada saya, kepada pengarah, kepada saya, dan saya turunkan kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama menyemarakkan solat berjemaah di peringkat sekolah masing-masing, InsyaAllah. Jadi dengan akhirnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran dan solat asal perdana peringkat negeri tahun 2014. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dipersilakan Ketua Sektor untuk memotong video pelajaran sebagai gimmick pelajaran pada petang ini. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua Sektor di atas gimmick pelajaran bentar tadi. Saya tak nampak dari sini tulisan dari situ, tapi sebelum digulung-gulung sebelum ini saya terbaca cerita lalu. Betul. Solat bukan part time, bukan sub time, bukan no time. Mesti buat full time, mesti buat on time, kalau boleh overtime, sebab mati anytime. Jadi kalau boleh pelajaran di peringkat sekolah tuan-tuan perempuan masing-masing, kalau nak buat banner macam ni pun boleh, nak main pinjam pun tak apa, untuk pelajaran sekolah masing-masing. Perkhidmatan kita nak buat banyak. Sekarang tuan-tuan perempuan, kita dah rintis program ini dua buah sekolah, satu sekolah menengah, satu sekolah rendah. Sekolah menengah adalah sekolah Tengku Layan Syahrin, Padang Bohor, dan sekolah rendah SK Puteri. Jadi di atas pengalaman program rintis tersebut, kita lakukan pelajaran peringkat negeri pada hari ini. Walaupun tahniah dan kredit kepada Tuan Pengarah kita kerana telah mentafsirkan istilah akronim kepada perkataan jum solat itu. Idea asalnya SPL menamakan jum solat kepada jum, macam sama-sama pergi semayang, pergi solat, pergi surau. Tetapi bila dibentangkan ketua cadangan ini kepada Tuan Pengarah, secara sudah lalu saja
Tak payah fikir kemudian dia tengok istilah tu, dia telah beri tafsiran kepada jemaah orang mukmin solat. Okey, jadi tanda ikatan perpaduan kekuatan umat Syiah Islam di sekolah masing-masing ialah sejauh mana makmurnya surau sekolah perempuan, ruang-ruang yang boleh kita berikan solat di sekolah masing-masing kita aplikasikan dengan sebaik mungkin, ya. Jadi sejajar dengan pertandingan surau Imarah dan pelajaran jurung solat, semua itu adalah perjalanan yang boleh digabung jadi sekali. Aktiviti program yang kita lakukan bukan aktiviti yang berasingan. Program surau Imarah yang kita pertandingkan tahun lepas, keterusan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, buku panduan pelaksanaan program jurung solat telah kita edarkan pada awal tahun, ingat bulan 1 sebelum ni, untuk bagaimana nak melaksanakan di peringkat sekolah masing-masing berdasarkan keupayaan fizikal, kekuatan tenaga yang ada di peringkat sekolah masing-masing. Dan apa yang penting ialah ambillah tanggungjawab ini sebagai satu cara yang ringan untuk melaksanakan. Bukan perlu cari tika banyak ni, sejadah banyak ni baru boleh buat sembahyang solat ramai-ramai. Buatlah sehabis baik yang boleh, asalkan anak murid kita boleh solat. Tapi yang penting surau kita tu di sekolah masing-masing hendaklah sentiasa bersih, kemas, ceria, supaya menarik minat anak-anak kita untuk masuk ke surau, sama ada bersama dengan kita ataupun secara mereka bersendirian untuk solat. Dan kalau boleh adakan sekali-sekala solat serentak seluruh anak-anak muslim kita di sekolah sebegini rupa. Kalau tak boleh sebulan sekali pun, satu semester sekali pun, nampaklah syiar anak-anak kita dalam berkaitan dengan agama kita, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan, sekalung tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi hadir pada majlis pelancaran program jurung solat pada petang ini. Mudah-mudahan apa kerja buat kita pada hari ini akan mendapat keridaan Allah dan diberi balasan yang sebaiknya di akhirat nanti, insyaAllah. Sekali lagi pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Ketua Sektor kerana kesudian menyampaikan ucapan dan melancarkan program jurung solat pada petang ini. Terima kasih kepada Cikgu Ghazali Kasim selaku Guru Besar SK Sri Indra kerana sudi memberikan pihak penganjur khususnya Jabatan Pendidikan untuk menggunakan premis yang ada, walaupun cadangan kita adalah 19 Februari yang lalu, tapi sekolah ada olahraga dan hari inilah yang masa lapang bagi sekolah ini, maka kita buatlah pada tarikh ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Maka untuk akhirnya kita akan tangguh dulu acara rasmi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Lepas itu kita akan berpusing kedudukan kita untuk solat asar perdana pada petang ini. Untuk melaksanakan azan, saya persilakan adik Auzan Syakri bin Abdul Latif, juga merupakan murid Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Indra, untuk melakukan azan. Silakan. أشهد
Allah